Dia baca ayat wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu ayat yang dibaca ketika nak bersama dengan UMNO. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada subscriber hamba, kepada yang baru masuk video dan tengok video ni. Nama hamba Jeming Hassan, YouTuber rakyat. Jadi kepada mereka yang belum subscribe, bolehlah subscribe dan tekan butang loceng ni untuk dapatkan video-video terbaru hamba. Jadi pada hari ni, setelah lama kita bercuti kerana Hari Raya Aidiladha dan berucap selamat Hari Raya. Jadi hari ni hamba nak ulas sedikit isu yang hangat diperkatakan berkenaan dengan hubungan PAS, UMNO dan juga Bersatu. Kalau kita perasan, sehari dua ni hubungan mereka ni semakin goyah. 22 minggu menjadi kerajaan bukanlah sesuatu yang mudah. Dan hari-hari ini beliau ataupun mereka mula diuji. Kebahagiaan mereka mula diuji apabila Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah. Dan kalau kita tengok orang yang terawal walaupun lewat malam siapa adalah daripada PAS, 4 orang yang hadir yang pada perkiraan hamba ia amat mengecewakan rakyat kerana Datuk Seri Najib didapati bersalah. Tetapi mereka hadir dan kita tak tahu apa tujuan mereka hadir, solidariti apakah yang mereka pergi. Dan selepas itu, Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO, telah mengumumkan tidak menyertai Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional mula bergolak dan nama dimaklumkan dan kita semua dimaklumkan Bersatu yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin memohon untuk menyertai Muafakat Nasional. Lepas tu berlakulah pergaduhan lagi. Datuk Taki, yang ni Setiausaha Agung PAS, memberitahu beliau tidak dimaklumkan bahawa UMNO tidak akan menyertai Perikatan Nasional. Lepas tu Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajidi kata telah diberitahu dan terus berlaku pergaduhan. Dan hari ini keluar satu gambar mungkin menggembirakan daripada penyokong PAS, penyokong Bersatu dan juga penyokong UMNO sendirilah. Kerana mereka juga sudah pasti akan sayang dan terlalu sayang dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Cuma hubungan mereka tu diuji. Dan telah keluar dalam satu portal berita bahawa Datuk Seri Haji Adi Awang, Duta Khas Timur Tengah bertaraf Sam Value ni beritahu bahawa PAS tidak akan berpisah dengan UMNO, PAS tidak akan berpisah dengan Bersatu. Ini satu perkara yang sangat baik. Cuma kita ataupun hamba sendiri ingin membuat satu ulasan ataupun respon terdekat ataupun respon yang pantas berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Haji Adi Awang. Datuk Seri Haji Adi Awang ni seorang politik yang sangat licik. Ketika beliau suka, beliau akan suka dengan sesukanya. Dan apabila beliau benci, dan beliau akan benci sebencinya. Jadi hari ini yang mau nak bawa satu video untuk kita dengar kembali. Video ini bukanlah membawa untuk mengaitkan ataupun nak cari salah siapa. Dan sudah pasti masa lalu tidak dapat diubah oleh masa kini. Cuma dengan mengingati masa-masa lalu, mungkin boleh mengubah hari ini dan juga mengubah masa depan kita. Masa lalu telah menjadi satu sejarah. Dan masa lalu itu yang Amo nak bawa ini memang satu sejarah ataupun sejarah hitam negara. Sejarah hitam PAS dan juga UMNO. Dan hari ini UMNO dan PAS bersama. Supaya semua, Ambo sendiri, penonton yang mendengar, PAS, UMNO, Amanah, DAP, Bersatu, Parti Keadilan Rakyat, semua parti di Malaysia ini menjadikan isu ini satu pengajaran kepada kita. Amo tidak nak cari siapa salah. Amo hanya ingin mengingatkan diri kita, di dalam politik, macam-macam benda boleh berlaku, tetapi janganlah keterlaluan. Pada perkiraan Ambo, apa yang terjadi dalam sejarah negara kita, ini adalah keterlaluan yang telah dikeluarkan oleh Presiden PAS. Ketika itu, Ambo rasa dia adalah naik Presiden PAS. Jadi kita dengar dulu amanat Haji Adi yang telah dikeluarkan di Terengganu, di Paragon pada tahun 1981. Paragon, Paradon, nama tengok. Tapi di Kuala Terengganu lah amanat Haji Adi ni. Jadi supaya tidak mengelirukan ramai orang, takut orang kata Ambo ni kecek saja. Jadi Ambo bawa bukti video, kita dengarkan dulu sedutan ceramah amanat Haji Adi Awang. Selamat mendengar. Kita dengar dulu ceramah amanat Haji Adi Awang. Saudara-saudara sekalian,
Bersayalah kita menentang UMNO bukan kerana lama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama Barisan Nasional. Kita menentang dia ialah kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang penjajah, mengekalkan peraturan kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itulah kita menentang mereka. Oleh kerana itulah kita menghadapi mereka. Oleh kerana itulah kita berjuang melawan dengan mereka. Percayalah, saudara-saudara sekalian, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Dan kalau kita berlawan dengan puak-puak ni, dan kita mati kerana dasar berlawan ni, mati kita adalah mati syahid. Hak orang Islam, hak orang Islam dalam negara Islam bukan saja dia boleh jadi rakyat, tapi dia boleh jadi pemerintah, boleh jadi kerajaan, boleh jadi pemimpin. Tapi hak orang yang bukan Islam dalam negeri Islam, dia diizinkan untuk menjadi rakyat, tapi dia tak boleh jadi pemerintah. Okey, itulah sudutan amanat Haji Adi Awang di Kuala Terengganu, Paradong. Kita ingat Paradong ke Paragong yang telah dikeluarkan oleh Tok Guru Haji Adi. Satu ceramah. Tapi ceramah itu telah dicetak dan pemuda PAS sendiri menyetak video amanat itu dan digantung-gantung dan jadikan kempen pilihan raya, terutama ketika pilihan raya kecil di Selinsing. Dan pemuda PAS pusat juga mengeluarkan satu poster-poster, dan poster ini juga di antara yang ditampalkan di rumah almarhum Ibrahim Libya ketika isu memali. Amat nak nyatakan di sini betapa rakyat ataupun penyokong PAS kita itu begitu taksub, begitu terkesan dengan amanat tersebut. Dan Tuan Guru Haji Adi Awang menyatakan bahawa amanat tersebut bukanlah seperti yang kita dengar. Jadi dia kata amanat tersebut rakyat ataupun UMNO mainkan hanya dalam masa 2-3 minit sahaja. Sedangkan ceramah dia ini 1 jam. Jadi dia minta kalau betul-betul UMNO berani, dia minta supaya berikan masa dia 1 jam. Di RTM dia akan buat penerangan berkenaan dengan amanat tersebut. Tetapi hari ini kalau kita dengar, kalau kita tengok perkembangan hari ini, alhamdulillah bila UMNO dan PAS Parti Melayu yang dulunya sangat kerah bercakaran, sehingga kalau mungkin saya tak sempat, tapi saya pernah mendengar bagaimana hubungan orang UMNO dan juga orang PAS. Satu tahap, kalau ada yang kahwin dengan Tok Imam UMNO pada si hari, malam hari dia akan cari Tok Imam PAS untuk berkahwin semula. Bahkan ada orang kampung terpaksa buai satu kawah daging kerana lembu tersebut telah disembelih oleh orang UMNO. Kerana ketika itu, makan daging orang UMNO sembelih pun haram. Begitu kuat dan begitu kerasnya perlawanan di antara UMNO dan juga PAS. Jadi sepatutnya hamba bergembiralah perkembangan ini kita kira menguntungkan orang Islam dan juga orang Melayu di Malaysia terutamanya apabila satu parti Melayu dan parti Islam itu bergabung. Apa yang menyebabkan hamba cari semula video ni dan ditayangkan dan buat ulasan? Apakah hamba tidak suka akan pergabungan UMNO dan juga PAS? Hamba nak nasihatkan diri hamba, pendengar dan semua yang mendengar, tak kira mungkin yang menyokong, yang tidak menyokong, apatah lagi yang membenci. Dalam hidup ini jangan keterlaluan. Jangan kita melampaui batas. Ketika kita suka, janganlah kita terlalu suka. Ketika kita benci, janganlah terlalu benci. Kerana mungkin satu hari nanti yang kita suka itu kita akan benci. Dan yang kita benci itu kita akan suka. Hari ini kita boleh tengok bagaimana Tuan Guru Haji Adi Awang dan juga para penyokong PAS ataupun dokong PAS boleh lihat bagaimana UMNO yang mereka kata satu tahap kafir itu akhirnya hari ini mereka peluk. Kalau kita dengar ciri-ciri siri-siri ceramah-ceramah PAS ketika mari pilihan raya kecil atau pilihan raya besar, memang hamba sendiri pun takutlah. Tetapi yang hamba nak bawa di sini adalah bagaimana PAS menggunakan ayat Al-Quran mengikut kesukaan mereka. Ketika mereka membenci UMNO, mereka gunakan ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakunun nar. Janganlah kamu condong kepada kezaliman, kerana kezaliman ini akan membakar kamu. Aqan wa maqan. Jadi ketika mereka benci tu hamba, kalau kita dengar ceramah dulu, siapa-siapa tak baca ayat tadi tu tak sedap ceramah. Bahkan kalau didengar orang lama-lama dulu, kalau ceramah PAS tak kafirkan orang UMNO, katanya ceramah tu tak jelira. Masa tu dihentam UMNO ni kafir. Dan hari ni
Haji Hadi sendiri yang membawa UMNO supaya bergabung dengan UMNO. Dan kalau kita tengok, boleh dengarlah ceramah-ceramah daripada Datuk Muhammad Ammar, Datuk Taqiyuddin, Datuk Nasaruddin. Ketika kami memberitahu PAS akan bersama UMNO, mereka menafikan. Kata kami ni fitnah, kami ni buat cerita. Ada satu tahap kata UMNO ni super pengat-tai. Dan Datuk Muhammad Ammar juga kata UMNO ni orang bodoh je bersama dengan UMNO. Macam-macam lagi lah. Dan ayat tadilah, wala tarkanu, janganlah kamu condong kepada kezaliman, dibaca berulang kali, menimbulkan rasa benci penyokong PAS kepada UMNO. Sehingga berlaku pertemuan yang sangat kuat di antara penyokong PAS, penyokong UMNO. Makanya yang UMNO semelih pun tak boleh, kenduri orang UMNO pun tak boleh pergi. Dan hari ini, tiba-tiba Haji Hadi bawa PAS masuk bersama dengan UMNO. Ketika PAS rasa dah sayang pula kepada UMNO. Kepada DAP itu macam-macam lah dikatakan. Dulu KP, sekarang KP lagi. Macam-macam dia kata. DAP ni begitu begini, DAP ni pro kepada Singapura, DAP ni begini-begini. Orang yang dia peluk dulu yang kata DAP ni bersama dengan PAS, dah tak ada dah. Benda-benda yang itu tak ada dah. Keburukan DAP saja yang ada. Kerana apa? Kerana UMNO membenci DAP. Jadi PAS menjadi, UMNO selalu menggunakan perkataan wala'ung ataupun macai ataupun khadam. PAS menjadi khadam UMNO dan juga MCA untuk menyerah DAP. Lalu dia baca juga ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Yang ni kamu berpegang teguhlah kamu kepada jemaah. Lebih kurang maksud dia begitulah, maknanya jangan kamu berpisah-pisah, jangan kamu berpecah-pecah. Lalu ayat itu yang dibaca pula. Ambo nak bawa satu video sekadar untuk kita mengingat kembalilah. Satu video yang dibaca oleh Nasaruddin Daud di Terengganu. Dia mengulas ayat ni lah. Ayat berkenaan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dia baca ayat wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu ayat yang dibaca ketika nak bersama dengan UMNO. Jadi Amo nak bawa satu video yang telah pun Amo sediakan. Boleh dengar dan kita ambil pengajaran di sedikit. Video ini telah pun dimuat naik Ambo sendiri di YouTube Ambo. Boleh tengoklah. Ayat yang Ambo guna adalah panahan peti jelas ketika Nasaruddin Daud Singapura berceramah. Ambo kata panahan peti. Jadi kita dengar video dia berkenaan dengan ayat tadi. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Mari suruh telah buah ketetapan. Kita tidak akan pakak dengan Allah dan kita tidak akan masuk barisan Rasul. Cuma kita bincang Akta 355 nak supaya diberi ruang syariat Islam dapat dilaksanakan. Politik mata sejahtera ni kita berunding benda-benda yang menguntungkan Islam. Dan ini adalah dasar kita, prinsip kita, rujukan kita disebut dalam Quran. Kita semua tahu rujukan apa? Ialah Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan naklah kamu tolong-menolong dalam perkara al-birri. Boleh tengok dengan jelas ketika Esko Agama berceramah di Terengganu. Ketika dia baca ayat Quran, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu di kalangan kamu. Ketika dia nak menguraikan dalam bahasa Melayu, kilat. Amo dimaklumkan hampir 100,000 PAS Terengganu hilang kerana kerosakan alat PA sistem. Apa yang Amo nak sampaikan sebenarnya ni? Adakah Amo nak kata ceramah itu ada setan di panah peti oleh malaikat? Amo tidak bawa ke arah tu. Amo cuma nak buktikan bahawa bagaimana PAS dia boleh mengguna ayat Quran bila-bila yang dia suka. Dia boleh tinggalkan bila ayat yang dia suka. Jadi dua ayat tadi, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la tarkanu ilal ladzina nazalamu fatamassakurna. Ayat ni diguna kadang-kadang kita pun agak pelik. Ketika dia sayang kepada UMNO, dia akan berpegang teguhlah pada jemaah. Ketika dia benci kepada UMNO, dia akan kata pula, janganlah sekali kamu condong kepada kezaliman. Dan kalau pergi kepada yang Ambo bawa mula-mula tadi berkenaan dengan amanat Haji Hadi,
kalau kita lihat, kalau kita dengar balik, dia kata kita melawan UMNO bukan kerana namanya UMNO. Kita melawan Barisan Nasional bukan kerana dia lama memerintah. Tetapi kita melawan UMNO kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, kerana dia meneruskan undang-undang kafir. Lebih kurang begitulah ayat dia. Betapa Tuan Guru Haji Adiawan beritahu UMNO ni macam kafir lah. Dia masa tu isu kafir mengkafir, takfir ini memang kuat. Dia kalau kita tengok, kalau kita lihat hari ni, kalau isu tu boleh berlaku, memang dia yang rugi adalah umat Islam dan juga Malaysia. Kita gembiralah UMNO dan juga PAS bersama. Cuma apa yang UMNO nak bawa adalah, kalau bolehlah, Tuan Guru Haji Adi Awang masih ada. UMNO dan PAS pun masih ada. Ini tidak menjadi satu sejarah yang kita tak boleh nak korek. Sejarah ini masih ada yang boleh diperbetulkan. Amanat Haji Adi tadi telah pun diharamkan oleh Majlis Kebangsaan Fatwa. Telah diharamkan bahawa amanat tadi boleh menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Sah adalah Majlis Fatwa mengharamkan amanat Haji Adi. Haji Adi masih hidup lagi dan ketika ditanya mengenai dengan amanat ini, kata Tok Guru Haji Adi beri masa dia sejam di RTM. Ambo kira inilah masa yang sangat sesuai untuk Haji Adi. Kalau RTM tak bagi pun cukuplah dengan FB Live, YouTube Live. Kalau nak bersama dengan Ambo saja pun Ambo bersedia. Kerana inilah masanya untuk betulkan apa yang telah terjadi di negara kita. Kalau Haji Adi rasa amanat itu satu perkara yang salah, beliau minta maaf. Dan itu satu perkara yang sangat baik supaya di kalangan ataupun generasi akan datang kalau nak berpolitik, tidak lagi menggunakan sentimen-sentimen yang agak kasar, sentimen-sentimen yang luar biasa perpecahannya. Dan Ambo sendiri pun, Ambo tidak menolak kemungkinan Parti Amanah akan bersama UMNO atau bersama dengan PAS. Kerana ini adalah parti, bukan agama. Jangan meletakkan parti itu satu akidah. Agama parti ini boleh saja kita bekerjasama dengan DAP, kita bekerjasama dengan UMNO, bekerjasama dengan Parti Keadilan Rakyat, bekerjasama dengan Parti Warisan. Kerana ini adalah politik. Tetapi bila meletakkan parti politik ini seperti akidah, sehingga kan bukan saja tidak boleh bekerjasama, nak makan makanan sembelih orang UMNO pun sudah diharamkan, apatah lagi dengan benda-benda lain. Kahwin dengan orang UMNO, satu tahap sembahyang belakang orang UMNO pun tak boleh ketika itu. Jadi Ambo nak korek masa itu untuk kembali ke masa ni supaya adik-adik, sahabat-sahabat yang hari ni menyokong PAS supaya dia clear. Supaya dia ingat balik supaya inilah parti aku dulu. Dan parti aku dulu yang baca ayat Quran, janganlah kamu condong pada kezaliman. UMNO ini mengekalkan perlembagaan penjajah inilah yang bersama dengan UMNO. Dan ketika itu kami beritahu PAS akan bersama dengan UMNO, teruk kami dikata, kami ini fitnah, macam-macam lah. Jadi hari ini apa yang kami katakan telah pun jadi, dan hari ini bagaimana kenyataan Tok Guru Haji Adi tak akan berpisah. Begitu sayangnya Tok Guru Haji Adi kepada UMNO. Tetapi Ambo juga bimbang ini sebenarnya ayat politik. Ialah kalau ayat Quran pun dia boleh putar apatah lagi ayat-ayat politik. Jadi Ambo kira sudah masa terbaik penyokong PAS, penyokong UMNO desak supaya Tok Guru Haji Adi menyatakan stand amanat dia dulu. Amanat dia dulu ni yang dibacakan oleh Tok Guru Haji Adi dan pemuda-pemuda PAS yang cetak dalam bentuk poster dan tepek. Dan memang perpecahan umat Islam Melayu Malaysia ni yang ketara ketika itulah tahun 80. 80 memang ketara perpecahan umat Islam. Jadi yang mau kira inilah masa sesuai PAS bersama dengan UMNO. Kalau Haji Adi salah, nyatakan kesalahan, minta maaf, boleh. PAS nak bersama dengan DAP ke, PAS bersama dengan UMNO ke, ini tak ada masalah. Cuma yang kita kesal bila menggunakan ayat Al-Quran itu untuk kepentingan dia sahaja. Kerana itulah mau bawa balik amanat Adi supaya rakyat dapat menilai adakah Haji Adi Awang ini ikhlas bersama dengan UMNO ataupun hanyalah politik semata-mata. Dan namun juga nak mengingatkan kepada ahli-ahli UMNO bagaimana amanat ini yang telah memecah belahkan umat Islam, bagaimana amanat ini boleh dilupakan begitu saja. Bagi hamba tidak boleh lupa. Bagi hamba amanat ini memang berkesan besar kepada diri hamba, dan pergabungan UMNO PAS ini juga pada pandangan hamba adalah memperlihatkan betapa PAS itu penjual agama se-Malaysia. Kerana mereka menggunakan agama ini seolah barangan jualan. Dan hamba harap sangat kepada mereka supaya tidak taksublah kepada parti PAS, kerana PAS hanya jual agama. Bukan mendokong, bukan betul-betul berprinsipkan berteraskan Islam ataupun berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga mengikut keperluan kepentingan politik semasa.
Jadi PAS itu sebenarnya pun parti seperti DAP saja yang meletakkan kepentingan politik lebih tinggi daripada perkara-perkara lain. Jadi masa hari ini yang sekali lagi menyeru kepada Tok Guru Haji Hadi Awang supaya hari inilah masanya untuk beliau memberi penerangan tentang amanat beliau. Mungkin orang tak percaya boleh cari dalam YouTube. Haji Hadi kata tak adil. Tak adil kalau hanya dengar untuk 2-3 minit ceramah 1 jam. Berikan masa dia 1 jam di RTM, beliau akan beri penerangan tentang amanat Hadi. Amo kira kita semua rakyat Malaysia nak mendengar dengan hari ini ada menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang, menteri bahagian sawit dan juga getah, ada menteri Hal Ehwal Air dan juga alam sekitar, timbalan menteri agama, timbalan menteri 2 pertanian, duduk dalam KJL, duduk dalam kabinet, masa sesuai untuk PAS memberi penerangan apakah kedudukan amanat Haji Hadi, dan hari ini supaya kita jelas apa yang berlaku inilah hanyalah politik dan kita tarik balik bahawa PAS inilah akidah, parti PAS adalah parti akidah Islam. Tak. PAS sama dengan parti DAP, sama dengan parti Amanah, sama dengan parti Bumi Bersatu, adalah parti politik semata-mata. Jadi sekali lagi yang nak mengingatkan kepada sahabat-sahabat, hamba bukanlah nak mengubah masa lalu. Tetapi hamba ingin mengubah masa hadapan kita, masa generasi akan datang. Ucapan hari itu kalau Haji Hadi minta maaf tidak akan mengubah masa lalu, tetapi boleh mengubah masa ini menjadi pengajaran kepada seluruh rakyat Malaysia, dan Haji Hadi akan dimaafkan oleh rakyat Malaysia. Dan semoga mereka yang kalau kita tengok ada yang sampai bergaduh adik-beradik pun bolehlah kembali berpaut balik, dan rakyat pun boleh terima, tak ada masalah. Mungkin ketika itu Haji Hadi marah sangat pada UMNO, dan hari ini bersama dengan UMNO tarik balik ke, tak ada masalah. Kita menunggu saja apa keputusan PAS Haji Hadi berkenaan dengan amanat tersebut. Itu saja kita nak dengar supaya tidak ada lagi pengulangan berkenaan dengan politik ini diakidahkan. Tidak ada lagi keterlaluan dalam politik yang menuduh dengan pelbagai tuduhan seperti tuduh orang itu kafir, orang ini anti-Islam, orang ini anti-Melayu. Hanya perbezaan pandangan dalam politik semata-mata. Parti politik adalah parti, tidak ada kena-mengena dengan akidah, tidak ada kena-mengena dengan bangsa. Parti politik. Cuma ada logik yang membezakan kita. Kalau UMNO kata dia memperjuangkan Melayu, okey, teruskan. Tapi janganlah kata kalau hanya kerana dia letak parti UMNO itu parti memperjuangkan Melayu, jadi parti lain ni tidak memperjuangkan Melayu. Jangan. Kalau kita buat, alhamdulillah, tapi jangan tuduh lain tak buat. Kita sama-sama rakyat Malaysia, kita sama-sama sayangkan negara kita, sama-sama kita bangunkan dengan cara kita. Walaupun kita berbeza mungkin ini pembangkang ini KJ, tetapi ambo yakin seluruh ataupun semua parti di Malaysia ini buat ni semua untuk negara dan untuk rakyat dan juga bangsa Malaysia. Jadi terima kasih kerana menonton video ambo ni. Sekali lagi kalau ada orang tak puas hati, rasa panas lingo, rasa panas cupi lingo dengan video ambo ni, ambo minta maaf. Ambo tak mampu nak memuaskan hati semua orang. Ini pandangan ambo. Kalau ada tak puas hati boleh komen di bawah. Kalau rasa nak buat video, boleh tok link dan ambo akan baik tengok dan ambo ulah. Ataupun kalau rasa nak berhujah dengan ambo pun, ambo bersedia untuk berhujah kerana ambo yakin Islam itu tidak tertegak dengan emosi. Islam atau perjuangan itu tertegak dengan hujah. Jadi insya-Allah kita jadikan budaya berbeza pandangan ini tidaklah budaya yang kotor, tetapi budaya ilmiah supaya negara ini dibangunkan orang yang berilmiah, bukanlah orang yang membuat persepsi semata-mata. Terima kasih kepada subscribe dan tengok video ambo ni. Jangan lupa share ke grup-grup WhatsApp, share ke Facebook, share seluruh kawan-kawan kepada saudara supaya video ni boleh pergi kepada penyokong-penyokong dan juga walaang-walaang PAS. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.